Sana'a, ibu negara Republik Yaman. Negara di selatan semenanjung Arab ini, destinasi keempat dalam siri pengembaraan kami. Bandar Sana'a terletak di kawasan lembah yang mencapai ketinggian 2,250 meter dari aras laut. Ia dikelilingi oleh pergunungan Aiban di sebelah barat dan Nukum di timur. Sana'a yang bermaksud kraftangan, antara bandar tertua di dunia. Selepas peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, anak baginda Sam merantau mencari penghidupan baru bersama pengikutnya yang beriman kepada Allah. Mereka akhirnya sampai di Yaman, maka bermulalah satu tamadun baru. Tahun bersilih ganti, perkampungan mereka bertukar menjadi sebuah kota yang sibuk dengan pelbagai aktiviti manusia. Kota itu diberi nama Bandar Sam. Nama ini kemudian ditukar menjadi Bandar Azal dan kemudian Sana'a seperti yang wujud pada hari ini. Kami merasa sungguh bertuah kerana berpeluang menjejakkan kaki di kota bersejarah ini. Pisau mirip kerambit ini yang dipanggil jambia dipakai oleh hampir semua lelaki dewasa. Tetapi hari ini, jambia tidak lagi dianggap sebagai senjata. Ia lambang kedewasaan bagi lelaki Yaman. Majoriti penduduk Yaman yang berjumlah 15 juta orang menganut agama Islam. Penduduk Yaman sungguh istimewa. Sebelum Islam datang ke Yaman, Allah telah pun mengutus Rasulnya untuk membimbing mereka ke jalan Allah. Beribu tahun dahulu, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berjuang menentang kekufuran yang bermerajalela di negeri Ahqaf dan Sabak yang terletak di bumi Yaman. Kami cuba menjejaki kesan perjuangan para anbiya itu. Jam 7 pagi, kami berkumpul di hadapan Hotel Taj Shiba. Tugasan sebesar ini pengalaman baru bagi kami. Namun berbekalkan peralatan dan pengalaman yang ada, kami membulatkan tekad untuk mengharungi hari mendatang. Bermulalah pengembaraan kami di bumi Yaman. Destinasi pertama ialah Ma'rib, 175 km dari Bandar Sana'a. Setelah sejam perjalanan, kami singgah di sebuah pekan kecil untuk bersarapan. Riak wajah penduduk pekan ini jelas menggambarkan sikap ramah mereka. Kebanyakannya mengusahakan tanaman buah-buahan dan sayuran sebagai mata pencarian. Kami menggunakan 2 kereta pacuan 4 roda, satu-satunya jenis pengangkutan yang sesuai untuk mendaki dan mengharungi padang pasir. Sepanjang pengembaraan, kami dibantu 2 pemandu. Mustafa membawa pelancong sepenuh masa. Setiap bulan dia pasti melalui kawasan pergunungan ini. Kecekapannya mengemudi kenderaan meredakan perasaan resah setiap kali kami melalui pinggir curam seperti ini. Husin Ahmad Mahmud. Dia gemar berkain pelekat. Kami sering terhibur dengan gelagatnya yang bersahaja. Pengembaraan kami banyak dibantu oleh seorang penolong pengarah dari Kementerian Penerangan Yaman, Muhammad Handal. Dari jauh, kelihatan lembah Adana di mana terletaknya Ma'rib. Kami singgah di pinggiran Jabal Waum untuk menyusun strategi. Hidup di sana dan memerintah di sana. Ada disebut dalam Quran.
تشاهدوا وستشاهدون أيضا آثار عرش يعني بقايا آثار عرش بلقيس. Bukan itu Al-Malikah saja. Bilqis. Bukan itu saja. Kita nanti berpeluang untuk melihat kesan-kesan pemerintahan Bilqis di Sabah. Ada lagi, Di ya? Marok. Masih lagi. They still have this Queen Balkis place. Yes. Can still see that. Yes. Ya, masih ada. وطبعا قامت الحضارات في المكان هذا بفضل سد مأرب العظيم الذي هو أول سد في العالم. Gunung dan lembah ini pernah menyaksikan pertembungan di antara keimanan dengan kekufuran. Ma'rab adalah pusat pemerintahan kerajaan Sabah, dinasti tertua dan paling terkenal dalam sejarah Yaman purba. Dinasti itu wujud selama 1400 tahun, bermula pada tahun 1000 sebelum Masehi. Walaupun hidup mewah, kaum Sabah dalam kegelapan akidah, mereka menyembah matahari, mereka bertuhankan nafsu. Nabi Sulaiman menyuruh mereka ke arah agama Allah. Mereka akhirnya menerima seruan pesuruh Allah itu dengan baik. Ada riwayat mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam berkahwin dengan raja mereka, Putri Balkis. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam datang ke Ma'rib dan mengasaskan sebuah tempat ibadah. Jam 11 pagi, kami tiba di Ma'rib dan kami disuakan dengan pemandangan ini. Secara spontan, kami teringatkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang boleh berbicara dengan haiwan. Kawasan ini pernah dihuni oleh kaum Sabah yang diperintah oleh Putri Balkis. Masjid ini terletak 5 km dari Bandar Ma'rab. Beberapa bahagian masjid ini masih kukuh. Contohnya, 5 tiang ini yang masih tegak di tempat asalnya. Sukar diceritakan perasaan kami ketika ini, kerana inilah kali pertama kami melihat sendiri warisan seorang Nabi yang kisahnya hanya dibaca di dalam Al-Quran. Manusia dan sejarah tidak boleh dipisahkan. Peristiwa masa lalu dijadikan pedoman untuk kesejahteraan hidup. Struktur asal masjid ini telah musnah. Namun, penduduk setempat mengambil langkah untuk memelihara peninggalan berharga ini. Menurut penolong pengarah penerangan Yaman, Muhammad Handal, tiang asal berukuran 5 meter tinggi dan 0,7 meter tebal dibuat daripada batu gunung yang dipercayai tidak terdapat di kawasan ini. In that time, his name is Balqis. Yes, and in the Quran, there are surah about this. All stones here, it's original stones, but this wall is built about 10 years ago, because one man from this area wanted to build for himself home. Yes, but the government stopped him, and they paid for him to build a home for himself outside. I see some Arabic writing, Quranic. Yes, this is writing that La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. They write it after Islam. Then they build it mosque after Islam too. Now you can see the enter mosque. This is also part of the mosque. Yes, then Oh, be careful, there are stones here. In the past it was like this, but you see,
in this area and outside too, you can find the original stones underground, and you can see it now. Can you see? You can see that outside here, because this is a mosque. Only they built it after Islam. I see. You see? These are all original, huh? All everything, but this is not original. But this is not. that's not, yes, because after Islam they built their mosque. Okay. But the stone is very old. So this is still the mosque of Nabi Sulaiman alayhi salam. Yes, this is that's the end of the mosque of Nabi Sulaiman, and this stone is underground. And this here is Beberapa bahagian masjid ini masih lagi tertimbus di dalam pasir. Yang kelihatan hanyalah bagian atas tiang-tiangnya. Kami diberitahu sebuah badan antarabangsa telah pun mengambil inisiatif untuk memelihara warisan sejagat ini. from that side to this side to that side. ممكن حضرتك تتكلم عن Kerja-kerja awal memelihara kawasan ini dimulakan beberapa tahun dahulu. بالأثر يعني. Bagaimanapun semasa kami tiba, usaha itu telah lama terhenti. بناء من المسجد من مسجد النبي سليمان عليه السلام، وهي هنا تحت المسح من قبل من المنظمة الدولية المتخصصة بالحفاظ على التراث العالمي. وهنا زي ما أنت تلاحظ في أرقام كتبتها هذه المنظمات للحفاظ عليها وللترميم، وكذلك لعمل مسح شامل لأماكن الآثار على مستوى مدينة مأرب القديمة كاملة، لترميمها وفي نفس الوقت لاكتمال المعلومات والدراسات حول الآثار اللي موجودة في المدينة كاملة. Laungan muazin menandakan masuknya waktu sembahyang Jumaat. Kami bergegas ke masjid di Bandar Ma'arib. Kami melangkah masuk dengan satu pengalaman baru. Kami terkenangkan suasana beribadah di tanah air. Namun kami sedar setiap manusia itu makhluk Allah jua. Walau berbeza paras rupa, di sisi Allah kita tetap sama. Putri Balkis pada mulanya enggan mengakui kewujudan Allah. Itulah kelemahan manusia. Manusia mudah tunduk kepada kemewahan. Kesenangan pula kadangkala mengaburi kebenaran. Kaum Sabak punya segalanya. Tanaman mereka menjadi. Empangan besar yang mereka bina menyuburkan negeri mereka. Tapi mereka tidak pernah bersyukur. Malah mereka mendapik dada. Bagi mereka ini semua hasil titik peluh mereka. Nabi Sulaiman terus berdakwah. Cemuhan dibalas dengan senyuman. Ejekan disambut dengan salam persaudaraan. Akhirnya Putri Balkis terpegun. Betapa mulianya pekerti seorang suruhan Tuhan. Ratu Balkis mula mencari erti kewujudan diri. Putri Balkis akhirnya akur dengan perintah Nabi Allah Sulaiman dan beriman pada Allah SWT. Mereka kemudiannya berkahwin. Namun setelah berakhirnya kerajaan Nabi Sulaiman dan Putri Balkis,
manusia yang leka dengan kemewahan ketika itu kembali kufur kepada Allah SWT. Lantas Allah memusnahkan mereka dengan memecahkan empangan Ma'rib dan berlakunya peristiwa banjir besar yang memusnahkan kawasan ini, menjadikannya kawasan yang tidak berpenghuni dan kering kontang. Kami menjejaki empangan Ma'rib yang kisahnya ada disebut dalam Al-Quran, terletak kira-kira 15 km dari Bandar Ma'rib. Inilah empangan lama Ma'rib yang dimaksudkan. Ia dibina pada kurun ke-8 sebelum Masehi. Empangan baru yang terletak 8 km dari sini dan dibina pada tahun 1986 mengembalikan ketenangan kawasan ini yang satu ketika dulu kontang. Dua bahagian utama empangan ini masih berdiri megah. Kedua-duanya terletak 1,5 kilometer antara satu sama lain. Empangan ini dahulu berukuran 680 meter panjang dan 16 meter tinggi. Betapa hebatnya kemahiran manusia ketika itu. Hasilnya boleh disaksikan hingga ke hari ini. Beberapa bahagian empangan ini telah binasa. Pakar sejarah mengesahkan runtuhan ini disebabkan oleh banjir besar yang berlaku pada tahun 570 selepas Masehi. Inilah bukti jelas kepada kisah kaum Saba seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, mafhumnya, maka mereka berpaling engkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Surah Saba ayat 16. Namun dengan kehendak Allah jua, beberapa bahagian empangan ini masih terpelihara. Contohnya, tulisan purba ini. Menurut pakar sejarah, tulisan ini yang digelar Himyar adalah antara yang tertua dalam tamadun manusia. Mengapakah Allah tidak memusnahkan terus empangan ini sedangkan Dia Maha Berkuasa? Apakah muslihat di sebaliknya? Manusia sebagai makhluk yang berakal harus mencungkil rahsia di sebalik setiap kejadian alam. Empangan ini menakung air hujan yang mengalir dari atas bukit, meliputi 1000 km persegi. Ia mampu menakung 55 juta meter padu air pada satu masa. Ia membekalkan air ke kawasan pertanian seluas 96 km persegi. Yang menarik perhatian kami ialah teknologi yang digunakan. Macam ada baku. Satu setiap satu batu tu. Batu-batu ditebuk sehingga terjadi lubang. Batu-batu kecil pula dipahat sehingga menjadi seperti paku untuk dijadikan sendi yang mengukuhkan susunan batu-batu. Dianggarkan penduduk Ma'rib berjumlah antara 30,000 hingga 50,000 ketika itu. Siapa sangka kaum Sabak yang hidup di antara 1,500 hingga 3,000 tahun dahulu mempunyai kemahiran dan teknologi untuk mengairi kawasan seluas ini. Yang mengherankan kita, batu-batu satu-satu batu ni, dia bukan daripada kawasan sini dia bawa tu. Di mana? Daripada kawasan bukit yang berjauhan, tak jauh daripada satu kawasan bukit yang jauh. Tengok batu-batu sini berlainan. Lepas tu setiap batu dia mesti tebuk untuk menguatkan untuk nak kuatkan macam ada cengkaman. Cengkaman lah. Kalau setiap batu tu dia tebuk, you kira berapa bilion batu nak boleh siapkan empangan daripada hujung sana sampai hujung sini. Kita tengok. Lebih berapa juta tak tahu ni. Batu ni. Jadi ini waktu senja di empangan Di empangan Ma'rib. Kemudian pula dia ada ni rumah kawalan dia. Satu rumah kawalan dia. Atas bukit tu nampak tak? Dia ada kawalan dia sana. Bukit sana ada satu kawalan dia. Bukan kawalan keselamatan saja, malah dia tahu nak
dia juga peka dengan perubahan suhu. Dia tunggu masa mana hujan nak turun sebab dia akan kumpulkan daripada air hujan kan. Seperti Masjid Sulaiman, keseluruhan empangan ini dibina daripada batu gunung yang tidak terdapat di kawasan ini. Dari mana dan siapa yang membawa batu-batu ini masih menjadi misteri. Alangkah indahnya bumi Allah SWT. Pepatah ada menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi di mana jua pun bumi yang dipijak, ia tetap milik Allah jua. Sekian persembahan jejak-jejak Rasul untuk hari ini. Teruskan bersama kami mendaki bukit, menuruni lurah, melintasi padang pasir dan menyusuri sungai dalam usaha mencari jejak-jejak Rasul. Esok pengembaraan kami diteruskan. Runtuhan Istana Balkis. Dan kuil matahari berusia beribu-ribu tahun. Perjalanan penuh debaran merentasi 600 km padang pasir. Follow that way.